Ada insentif kecemerlangan pelajaran untuk anak-anak. Weh, ada manfaat pelindungan takaful percuma ke ya? Rega dia jamin situ RM10. Rega pun boleh naik cuak kan? Bung cuak aku. Oh, ada kemudahan potongan gaji pun nak melabur. Ish, tak awak tu. Diri dah melabur kah? Kawan pendidikan asal nak. Mensiada. 5 anak aku ada akaun pendidikan asal ya. Akaun persaraan? Kita ada si Cik. Oh, mestilah je. Si rasa aku. Rindu hati. Kita dah melabur tak, bos? Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak menyemak iklan ini yang telah dikeluarkan oleh pihak ASAR. Jom ke Sarawak Skills, pusat pengajian TVET terbaik di Sarawak. Dapatkan kemahiran praktikal dalam pelbagai bidang dari sijil hingga ke diploma kemahiran Malaysia. Sarawak Skills membuka peluang kerjaya yang luas di industri dengan persijilan yang diiktiraf untuk jaminan masa depan yang lebih baik. Mulakan langkah bijak hari ini. Lawati sarawakskills.edu.my atau hubungi 0145776432. Sarawak Skills, TVET Trendsetter. Hei, Ibang senyum tu. Apa cerita je? Bagus Rindu suatu kita untuk dapat sungkir sama-sama di Tanah Sari. Tanang Sari nak makan yang nangcunnya selera kita. Tempatnya bersih, luas, sikit berempit sungkir. Hari-hari ku kesiannya mbak kalau aku kesiau. Dan nak order. Tu nombornya 327008 www.tandangsari.my. Kau jual nak jual siapa semua ada siapa. Malam tu kita kesian. Ingin tamu siarap. Sungkir tu dua siapa. Boleh lah. Toki, kena kami masak nasi biryani dengan nasi minyak pendek-pendek aja. Macam putus di tengah jalan. Pakailah beras Lian Sin Biryani King. Panjang, gebu. Si perlu pakai extension. Junnya, ada oleh special lain lagi si Mun Melia. Mestilah ada. Beri sikit vacuum pack beras 335 gram. Hariana. Wah, beras sihat ya. Lebih beras, lebih berkat. Alhamdulillah. Lian Sin, beras terbaik di bawah satu bumbung. Bersama dengan saya Ustaz Haji Mujahid Alwi dari DHQC Majlis Islam Sarawak dalam Hingga Ramadan Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian, bersua lagi kita dalam Me Time with Al-Quran, program bersempena dengan bulan Ramadan, terbitan Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak bersama dengan saya Ustaz Haji Mujahid Alwi dari Darul Hana Quranic Center DHQC Majlis Islam Sarawak. Alhamdulillah. Dalam episod pada hari itu, episod yang ke-6, sudah tentulah surah yang ke-6, iaitu surah Al-An'am. Macam cun dia bunyi nak. Surah yang ke-6 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surah Al-An'am tergolong dalam surah Makkiyah yang mengandungi 165 ayat. Diturunkan pada fasa awal dakwah di Mekah ketika umat Islam berhadapan tentangan hebat terhadap akidah tauhid. Yang menariknya, para ulama menyebut bahawa surah ini diturunkan sekaligus, menandakan kepentingan mesejnya. Kena namanya Al-An'am, maksudnya kena namanya Al-An'am adalah maksudnya binatang ternakan. Merujuk kepada perbincangan tentang nikmat Allah dan pembetulan kepercayaan jahiliyah yang menyeleweng dalam soal halal dan haram. Subhanallah. Dan surah ini menegaskan bahawa Allah sahaja yang berhak menentukan hukum dan layak disembah. Surah Al-An'am tu, kita nangga hadirin pendengar dimuliakan sekalian, kenanya diturunkan untuk membetulkan akidah masyarakat Arab yang mencampur adukkan tauhid dan juga syirik. Tidak mengiktiraf Allah sebagai pencipta. Macam tu ceritanya. Namun dalam masa yang sama, ia menyekutukan Allah juga. Dipolahnya berhala,
kemudian direka-rekanya adat-adat yang entah dari sininya dapat, jadi disembahnya. Ia mengiktiraf Allah dalam masa yang sama, ia menjadikan berhala sebagai sembahan. Ini pun olah tu. Jadi melalui hujah akal, tanda-tanda alam dan kisah para nabi, surah ini mengajak manusia berfikir bahawa seluruh ciptaan tunduk kepada satu Tuhan yang Maha Esa dan menolak amalan mengharamkan dan menghalalkan sesuatu tanpa sandaran wahyu. Itulah surah tu diturunkan supaya masyarakat Arab jahiliah berfikir macam ni kita nak ambil berhala jadi Tuhan. Nak pergi ke situ kita yang angkat. Yang contohlah yang boleh saya tunjukkan melalui hujah akal. Jadi surah Al-An'am ini mengandungi 165 ayat dan antara ayat yang boleh kita jadikan sebagai ayat yang famous lah di dalam surah tu iaitu ayat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam pernah dengar ni Ustaz? Dalam doa iftitah nak kita biasa dengar. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat itu menegaskan tentang seluruh kehidupan seorang mukmin adalah ibadah. Ibadah bukan hanya di Mekah dan Madinah saja. Ibadah di tempat kerja pun ibadah. Di sini-sini pun ibadah. Sebab apa? Sebab bila kita menjadikan sesuatu perkara dengan keimanan, apa yang kita kerjakan, kita meyakini apa yang kita lakukan akan ada balasan daripada Allah SWT, ialah ibadah. Jadi rugi pun kita niatkan benda-benda yang baik, kita lakukan dengan tujuan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi dalam bulan Ramadan yang hadis yang pernah kita kongsi sebelum tu, ramai ustaz-ustaz cerita betapa amalan bulan Ramadan tu digandakan. Kan rugi mungkin kita si meniatkan perkara tu sebagai ibadah. Dan surah Al-An'am, ayahanda bonda sahabat yang kasih, mendidik kita bahawa tauhid bukan sekadar pengakuan lisan tetapi penyerahan di dalam setiap aspek kehidupan. Apabila hidup dan mati itu diserahkan kepada Allah SWT, maka keputusan, nilai dan prinsip hidup juga mesti berpandukan kepada wahyu. Dan dalam dunia sekarang tu yang kita lihat bagaimana penuh dengan pilihan dan juga banyak ideologi yang boleh kata ideologi yang menyimpang, na'udzubillah min zalik, dengan LGBTQ plus HD pun semua dah macam TV dah. Minta dijauh, na'udzubillah min zalik. Ayat tu mengingatkan kepada kita agar tidak terjebak dengan kepercayaan dan nilai yang bercanggah dengan tauhid. Peranan kita sebagai ayah, sebagai ibu, pastikan anak-anak kita tu tauhidnya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana surah tu juga mengajakkan kepada kita untuk membersihkan akidah, memurnikan niat agar kita hidup tu benar-benar tujuan kita, our purpose of life adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nak rindu nak kita baca ayat Allah SWT, kita faham ayat-ayat Al-Quran, kita faham maksudnya. Jadi dalam masa yang sama kita akan jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita, kita jadikan sebagai kawan kita, sebabnya adalah panduan di dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah program Me Time with Al-Quran tu, alhamdulillah dengan kerjasama ataupun terbitan Surah FM dengan kerjasama Islamic Information Center, dengan tujuan untuk kita sama-sama dalam kita nak khatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan tu. Pemalik kita dengar radio, dengar ayat-ayat Allah tu, kita faham apa yang kita baca tadi. Maka akan menyebabkan kita contoh tentang tauhid yang murni akan menjadi asas kepada ketenangan dan juga keselamatan di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Dia baca Al-Quran, fahami Al-Quran dan terjemahkanlah di dalam kehidupan. Hingga kita bersuara lagi pendengar sekalian. Selamat lagi nak sungkir dah. Nak keluar dah lagu Amanah Saham. Jadi sama-sama kita dengarkan Me Time with Al-Quran terbitan Surah FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak sepanjang bulan Ramadan di Sarawak FM, insya-Allah. Terima kasih semua. Bersuara lagi kita esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. India Ramadan Sarawak FM ini dibawakan istimewa untuk anda sepanjang bulan Ramadan dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 31 hingga 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dari tindasan Fir'aun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Dan demi sesungguhnya, kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia pada zaman itu. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. Dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. Inna haula'i layaqulun. Berbalik kepada kisah kaum musyrik penduduk Makkah, Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada pengikut-pengikutmu, In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. Mati hanyalah mati kita yang pertama di dunia, dan kita tidak sekali-kali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah itu. Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Jika tidak, maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati, kalau betul kamu orang-orang yang benar. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran JAKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna faghfir lana dhunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana Engkau kami berpuasa dan kerana Engkau kami beriman dan rezeki yang Engkau berikan untuk kami berbuka, maka ampunilah segala dosa kami dengan rahmat-Mu, Tuhan yang Maha Pengasihani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.